Sangat alu-alukan ya, dan sokong sangat supaya kepentingan diberi kepada bahasa Melayu atau bahasa Malaysia kita. Ini kita tidak boleh lari. Setelah ditetapkannya bahasa Indonesia di UNESCO, bahasa Melayu kian terjepit dengan keputusan UNESCO yang mencantumkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa dunia. Bahasa Melayu semakin susah berkembang lantaran jumlah penutur yang semakin berkurang. Polemik yang semakin rumit akan dirasakan, jika bahasa Melayu tetap berada dalam situasi yang tidak konsisten di Malaysia. Dari dulu lagi, sejak 6 tahun yang lepas, kita cuma menegaskan supaya sains dan matematik sahaja yang perlu diajari dan dipelajari dalam bahasa Inggeris. Kita tidak mengatakan, hapuskan bahasa Malaysia. Malah sebabnya ialah, kalau kita tengok ya, dalam dunia 504 juta orang yang sedang bertutur dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tengok, ini adalah termasuk 54 negara. Ya, kalau kita tengok buku terbitan pula, buku-buku yang diterbit di bahasa Inggeris adalah 520,000 buah. China ini pula diikuti oleh China, iaitu 440,000 buku. Malah bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, kalau kita kumpulkan sekali, ia adalah cuma 41,000 buku terbitan. Dan kalau kita tengok angka internet, ini lebih lagi sebab bahasa Inggeris kita dapati bahawa ada 800 juta pengguna dalam bahasa Inggeris. Nah, kalau kita bandingkan kepada bahasa Melayu, memang tak berkesan langsung. Berikan peruntukan kuasa daripada Dewan Bahasa dengan Akta Baru kalau dipinda, supaya program perantarbangsaan bahasa Melayu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan yang paling penting, jangan harapkan antarabangsa saja. Kalau kita sendiri tak sedar dan berbilang bahasa, gunakan bahasa Melayu, kempen dalam radio, TV kena perkasakan. Di Universiti Moskow, pesara-pesaranya fasih bahasa Melayu. Dan anak pelajar-pelajarnya datang dan mereka melibatkan perniagaan pas belajar bahasa Melayu. Jadi kita mempunyai ada hubungan. Begitu juga di England, di Jerman, di Perancis. Fasih. Nampaknya masyarakat kita semakin hari semakin hilang jati diri dan menggunakan bahasa Melayu itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagaimana Prof melihat kali ini, Prof? Iyalah, saya pun turut bersedih oleh sebab bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Memanglah saya rasa sesiapa yang mencintai bahasa Melayu akan berasa sedih. Sebab ia memang termaktub di dalam perlembagaan negara. Jangan salah faham, cuma bahasa Malaysia tu adalah satu bahasa yang amat merdu. Dan tapi kenapa kita hendakkan bahasa Inggeris ditekankan adalah sebab bahasa Inggeris itu adalah bahasa ilmu buat masa sekarang. Tak ada siapa pun menafikan kepentingan bahasa Inggeris. Bahkan kita patut belajar bahasa Inggeris dalam situasi dunia yang global ini. Yang ditekankan ialah jangan kita mengabaikan bahasa kebangsaan kita. Ada soal jati diri, maruah bangsa dan sebagainya. Kita mahu supaya rakyat Malaysia menguasai dan menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Amat eloklah kalau dia juga menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Yang dirisaukan sekarang ialah seolah-olah bahasa Melayu dipinggirkan. Yang dipentingkan ialah bahasa Inggeris. Memang bahasa Inggeris itu penting bagi ilmu, tapi bagi jati diri, maruah bangsa, rasa megah dengan keadaan negara kita, bahasa Melayu lah bahasa yang menjadi lambangnya.
bahasa negara. Saya rujuk wasiat yang ke-6. Kita jangan lupa di mana bermulanya ya, pentingnya sebagai rakyat Malaysia, dan dalam perlembagaan negara pun ada mengatakan tentang urusan rasmi perlu menggunakan dan mengutamakan bahasa Melayu, dan pada masa sama kita mengetepikan bahasa lain ya, dengan syarat utamakan dulu terlebih dahulu bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu kita lihat sebagai satu identiti negara yang tanpa nilai bahasa Melayu, maka manalah identiti kita di situ. Dan saya setuju dengan Afizi kata tadi, memang pentingnya adanya kursus-kursus yang diadakan ya, untuk orang kata memantapkan lagi, mematabatkan lagi bahasa Melayu. Kita memang sangat menyanjung tinggi dia bahasa pusaka, dan juga mungkin ya daripada yang lain-lain yang turut serta bersama untuk mewujudkan lagi ataupun mengadakan lebih banyak program-program yang mematabatkan bahasa Melayu yang baru-baru ni pidato, dan kita pun akan ada di tempat diraja pada 20 Disember ini. Jadi ini semua adalah orang kata program-program yang boleh mengangkat bahasa Melayu. Dan saya lihat sini Aziz, yang pentingnya semua pihak berkuasa tempatan ataupun PBT ni tidak begitu tegas sebenarnya untuk mengutamakan bahasa Melayu, dan kita perlu beri keutamaan dengan undang-undang ya, ketegasan undang-undang di sini, di mana enactment PBT itu perlu kita teluskan atau kita lihat lebih menjurus melihat kepada bukan saja kita berkata-kata, tapi tindakan Azizi perlu ada, supaya ada satu tindakan di mana daripada apa yang diamanat daripada Perdana Menteri kita, maka kita gerak sekarang. Lebih berkesan di negara itu, jadi mesti dasarnya lebih konsisten, dan saya melihat itu usaha Perdana Menteri yang baru dalam bidang itu ke arah itu sebenarnya ya. Mesti lebih konsisten, jadi kaki tangan kerajaan dan terutama Perdana Menteri mesti memberi contoh. Lagi dalam university mungkin memberi bahasa Melayu sebagai bahasa kursus bahasa yang utama selama 1 tahun dan sebagainya. Lagi jadi memberi kepada bahasa Melayu seperti saya mengatakan tadi, jadi status bahasa yang sangat berfaedah untuk orang. Itulah ramai penduduk yang bercakap dalam bahasa Melayu. Saya selalu nasihat saya kata, mengapa itu mengadakan simposium atau konferensi persidangan ini, resipi ialah sangat senang ya. Cakaplah bahasa Melayu, tulislah dalam bahasa Melayu ya. Jadi segala-galanya akan baik. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat, dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak mematabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju.